Keinginan rakyat untuk memerintah sendiri dan membebaskan negara ini dari penjajahan mula meluap-luap. Cadangan kerajaan British hendak menubuhkan Malayan Union yang antara lain menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu dan menghakis hak keistimewaan orang-orang Melayu telah menimbulkan kemarahan. Malayan Union ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946 dengan tujuan asasnya hendak mewujudkan satu sistem politik dan kerajaan bercorak kesatuan. Muslihatnya antara lain mahu meleburkan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan menghakis kuasa raja-raja. Rancangan British itu dibantah keras oleh orang-orang Melayu. Pada 11 hari bulan Mei 1946 di Johor Bahru, Perhimpunan Pertubuhan-Pertubuhan Melayu dari seluruh tanah Melayu sepakat menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. Di bawah pimpinan Dato' Onn bin Jaafar, UMNO menentang Malayan Union memelihara hak dan kepentingan orang-orang Melayu serta mengorak langkah ke arah kemerdekaan tanah Melayu dari cengkaman penjajah British. Pada 21 Januari 1948, kerajaan British terpaksa mengalah dan tunduk kepada desakan dan tentangan rakyat. Malayan Union digugurkan. Serentak dengan tarikh itu, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, mengandungi 9 buah negeri Melayu, iaitu Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan, serta 2 negeri selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Di bawah perjanjian itu, sebuah majlis raja-raja menjadi penasihat Pesuruhjaya Tinggi British tentang immigration, pembentukan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Perundangan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam hal-hal pentadbiran. Juga disetujui ialah menggantikan British Resident dengan Menteri Besar serta jaminan hak istimewa orang-orang Melayu. Pada 1 Januari 1956, Tengku dan rombongan terdiri dari pemimpin-pemimpin perikatan, Dato' Abdul Razak, Dr. Ismail, Kolonel H.S. Lee dan T.H. Tan, serta Wakil Raja-Raja Melayu, Dato' Mi Ahmad Kamil, Dato' Abdul Aziz Hamid, Haji Abdul Wahab, Dato' Muhammad Ses dan pegawai MCS Abdul Qadir Syamsuddin berangkat ke London dengan kapal laut ke Karachi. Kemudian dengan kapal terbang dari Karachi ke London. Tan Sri Ghazali menegaskan, Tengku memilih untuk naik kapal laut hingga ke Karachi untuk membolehkan beliau meneruskan rundingan dengan wakil raja-raja. Kebijaksanaan Tengku menyusun dan melaksanakan strategi rundingan serta persiapan-persiapan rapi yang telah dibuat oleh rombongan menyebabkan rundingan berjalan lancar. Kekusutan mengenai tarikh kemerdekaan dan penyerahan kuasa telah dapat diatasi. Pada 8 Februari 1956, perjanjian ditandatangani. British tunduk kepada desakan rakyat berbilang kaum yang disuarakan dengan lantang dan tegas oleh Tengku. Tarikh kemerdekaan ditetapkan. Tarikh merdeka hampir tiba. Pada 9 Mei 1957, Tengku bersama-sama Dato' Abdul Razak Hussein, Dato' V.T. Sambantan, Dato' Ong Yok Lin dan Tuan Haji Mustafa Al-Bakri, penyimpan mohor raja-raja, ke London sekali lagi. Misinya ialah untuk meneliti persiapan-persiapan akhir bagi penyerahan kuasa kepada rakyat untuk memastikan kemerdekaan diisytiharkan pada tarikh yang dijanjikan. Seperti yang ditegaskan oleh Tun Omar Ong Yok Lin. Kita ke London 3 bulan sebelum tarikh merdeka.
Dan sememangnya tak semudah itu. Di saat-saat akhir pun ada gangguan pada rundingan. Sikap angkuh pegawai-pegawai British seperti Littleton menimbulkan ketegangan. Namun, Tengku dengan kebijaksanaan diplomasinya dapat meredakan keadaan. .01 tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Kelab Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lock, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya British yang terakhir, Sir Donald McLivery, dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah membacakan peristiharan merdeka. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Bulan Mei 1961, dalam ucapannya di Majlis Makan Malam Klub Institut Wartawan Asing Asia Tenggara di Singapura, Tengku menyuarakan gagasan pencantuman Singapura, Sarawak, Brunei, Borneo Utara dan Persekutuan Tanah Melayu sebagai Persekutuan Malaysia. Atas galakan para pemimpin negeri-negeri di bawah pentadbiran British dan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka itu, Tengku berangkat ke London pada 1 November 1961. Tujuan pemergian Tengku ke London ialah untuk meninjau pandangan kerajaan British mengenai gagasannya. Pertemuannya dengan Perdana Menteri British Harold Macmillan jelas membayangkan persetujuan British terhadap gagasan Malaysia. Indonesia dan Filipina menentang penubuhan Malaysia. Presiden Sukarno bagi Indonesia dan Presiden Macapagal bagi Filipina menganggap Malaysia sebagai suatu penjajahan bentuk baru. Tengku berusaha menerangkan kepada kedua-dua pemimpin tentang tujuan baiknya
ingin melihat semua negeri yang masih di bawah pentadbiran British dibebaskan, usaha damai Tengku sia-sia belaka. Soekarno mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Berbekalkan semangat merdeka, pahit getir konfrontasi dihadapi dengan jaya. Gagasan Malaysia diteruskan. Suruhanjaya diketuai Lord Cobbold, bekas Governor Bank of England, ditubuhkan. Dianggotai oleh Sir Anthony Abbott, Datuk Wong Pauni, Sir David Watterson dan Muhammad Ghazali Shafi'i. Tujuan Suruhanjaya itu ialah meninjau pendapat rakyat negeri-negeri yang masih dijajah British itu sama ada menerima atau tidak gagasan Tengku. Laporan Suruhanjaya Cobbold tegas menyatakan suara majoriti tiap-tiap negeri mahukan Malaysia. Seperti kata Tan Sri Ghazali Shafi'i, Suruhanjaya Cobbold mendapati setiap penduduk Sabah, Sarawak mahu merdeka melalui Malaysia. Singapura juga begitu. Malah Brunei pun begitu juga. Tetapi akhirnya, oleh sebab-sebab tertentu, Brunei tidak menyertai Malaysia. Dalam bulan Julai, Tengku bersama-sama pemimpin Singapura, Sarawak dan Borneo Utara telah ke London tidak lama selepas laporan Suruhanjaya Cobbold diumumkan. Mereka pulang membawa persetujuan penubuhan Malaysia. Mereka diberi sambutan meriah. Pada 16 September 1963, Malaysia dimasyhurkan. Singapura bagaimanapun dikeluarkan dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Pada setiap 31 Ogos, Malaysia menyambut ulang tahun kemerdekaan. Dari semenjak penaklukan Jepun, penjajahan Inggris, darurat dan menentang pengganas, hinggalah kepada pengalaman getir konfrontasi, rakyat Malaysia telah berjaya menghadapi setiap ujian berbekalkan semangat merdeka yang kental selama-lamanya.